Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zuhdi Atiqullah bin Azlan. Nombor metrik 068757. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Arif Hafizuddin bin Abu Salim Hanmi. Nombor metrik 068742. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amir Izzat bin Hasnan. Nombor metrik 068742. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Luqman Hafiz bin Samsuddin. Nombor metrik 08752. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Irhamzan bin Tidon. Bernombor matriks 065495. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu Tauriah. Tauriah ni apa? Tauriah ni orang kata, kalau kita boleh tengok maksud daripada segi istilah dia, ay yadhkurul mutakallim lafzan mufradan lahu ma'niyan qaribun zahirun ghairu muradin wa ba'id khafi wal murad. Nak katanya tauriah ni ialah satu perkataan ataupun satu ayat yang dibagi tahu, yang disebutkan oleh syair ataupun dalam ayat Quran, yang mempunyai dua makna, iaitu makna yang pertama, makna yang jelas, yang dekat dan jelas, tetapi bukan yang dimasukkan. Yang kedua, ayat itu memberi makna yang jauh dan sama, tetapi itulah sebenarnya yang dimasukkan. Seperti contoh dalam peribahasa Melayu, sambil menyelam minum air. Yang kita faham maksud jelas yang dekat tu, kita menyelam dan minum air. Yang maksud yang sebenarnya, yang jauh, kita melakukan dua perkara dalam satu masa. Sama juga dalam contoh ayat Quran, yadullah fawqa aydihim, iaitu perkataan yadun. Kalau kita kita tengok daripada makna yang jelas dan dekat, iaitu yadun tu kita boleh maknakan di situ ialah tangan, tapi bukan itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan ialah yadun ini makna yang jauh dan samar, iaitu yadun ni kekuasaan Allah. Okey. Qala Sirajuddin Al-Waraq, asunu adima wajhi an unasin liqa'ul mauti indahumul adibu wa rabu syi'ri indahumul baghidun walau wafi bihi lahumu habibu. Wa tarjamatuhu fi lughatil malayuiyah, asunu adima wajhi an unasin, aku memelihara kulit mukaku dari banyak orang. Liqa'ul mauti indahumul adibu, bertemu mati bagi mereka adalah sesuatu yang beradab. Warabu syi'ri indahumul baghidun, pengarang menurut mereka adalah orang yang dibenci. Walau wafi bihi lahumu habibu, meskipun yang datang membawa kepada mereka itu adalah orang yang dicintai. Okey, saya teruskan dengan penjelasan tentang bait syair yang saya bacakan tadi. Okey, perkataan habib pada contoh pertama bait syair tadi memiliki dua makna, iaitu makna yang pertama ialah orang yang dicintai. Makna kata perkataan habib tu adalah orang yang dicintai pada makna yang pertama. Dan inilah makna yang dekat dan mudah difahami oleh hati pendengar kerana berhadapan dengan kata barid, yang mana makna yang kedua adalah nama Abu Tamam penyair, iaitu Habib bin Auf. Ini makna yang jauh yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu makna yang jauh. Akan tetapi makna ini dikehendaki penyair, dan untuk itu dengan sangat halus ia menutupi maksudnya itu dengan makna yang dekat. Maknanya bait syair yang dimaksudkan tadi mempunyai makna yang jauh, tapi makna yang jauh itulah yang dimaksudkan oleh si penyair tadi. InsyaAllah. Seterusnya saya nak bagi contoh tauriah daripada ayat Quran.
surah Az-Zariyat ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Yang bermaksud, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Okey, perkataan Tauriah dekat ayat Quran ni bi'aidin yang ada dua maksud. Bi'aidin ni kalau kita faham dia bermaksud dengan tangan, tapi dia bukan nak bermaksud tangan, dia bermaksud kekuasaan. Yang maksud tadi, dan kami bangun dengan kekuasaan kami. Kalau kita faham bi'aidin tu dengan tangan, tapi bukan kita nak bermaksud dengan tangan, kita bermaksud dengan kekuasaan. Kita teruskan dengan maksud yang kedua, contoh yang kedua ataupun syair yang kedua, yang mana yang membawa maksud abiyatu syi'rika kal qusur wala qusura biha ya'uqu wa man al ajaib lafzuha hurrun wa ma'naha raqiqun. Jadi maksudnya di sini ia memberitahu bahawa baik-baik syairmu seperti gedung dan tidak ada gedung yang tidak dapat dinikmati keindahannya. Yang mengherankan adalah bahawa lafaznya itu bebas, namun makna di sebaliknya sangatlah tipis ataupun hampa. Jadi penjelasannya berdasarkan syair ataupun bait di atas, kita nak fokuskan di dalam contoh perkataan raqiqun. Kata raqiqun pada contoh di atas, ia memiliki dua makna. Yang pertamanya adalah membawa maksud sebagai hamba ataupun makna yang dekat dan senang kita mudah faham, ditangkap oleh hati pendengar, kerana memang bersandingan dengan kata hurrun, iaitu merdeka ataupun kita panggil hamba bebas. Seolah-olah pendengar ni dia faham kata raqiqun ni adalah lawan dari kata hurrun, yang makna hurrun ni adalah merdeka, apa yang saya sebutkan tadilah. Padahal makna dua makna ni bukanlah yang maksud, bukan hamba tu bukanlah lawan daripada kata ataupun kata bebas, tetapi ia merupakan makna yang kedua. Keduanya maknanya adalah tipis ataupun hampa, yakni ia adalah makna yang sangat jauh. Namun justru itu makna ini yang dikehendaki oleh penyair, iaitu Nashiruddin Al-Hammami, setelah ia merahsiakan di sebalik makna yang dekat. Dan itulah huraian contoh ataupun pengertian Tauriah dan disebut dalam Balaghah. Okey, baik. Seterusnya saya akan memberikan contoh yang kedua untuk bab Tauriah ini, di mana ia ada dalam ayat Al-Quran pada surah Al-An'am ayat yang ke-60. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Yang mana maksudnya, dan dialah yang mematikan kamu di waktu malam, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu perbuat dari dosa di siang hari. Okey, yang menjadi contoh Tauriah dalam ayat Al-Quran tadi adalah kata jarahtum. Kata jarahtum ini pada contohnya ataupun pada dasarnya memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah terluka. Ini adalah makna yang sangat dekat dan mudah ditangkapi hati para pendengar, khususnya kita lah, kerana ia memang bersandingan dengan kata yutawaffikum, di mana yutawaffikum ini bermaksud ialah yang mematikan kamu sekalian. Ini seolah-olah pendengar mampu memahami kata yutawaffikum, di mana yutawaffikum ini adalah penggiring untuk memaknai kata jarahtum. Padahal makna yang dimaksudkan bukanlah terluka, tetapi makna yang kedua, di mana makna yang kedua ini adalah makna yang jauh dibandingkan dengan makna yang pertama tadi. Okay. Makna yang kedua ini adalah iaitu berbuat dosa. Berbuat dosa ini adalah makna yang sangat jauh. Namun justru makna ini yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala setelah ia merahsiakannya di balik
makna yang dekat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kembali balik kepada saya, iaitu dalil ketiga dari Quran, iaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, iaitu maksud dia Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Okey, makna yang pertama, makna yang dekat, yang jelas kita boleh nampak istawa kat situ, iaitu istawa ni bermaksud bersemayam. Katanya Tuhan ni duduk dekat arasy. Tapi bukan itu yang dimaksudkan sebenarnya. Yang dimaksudkan ialah makna yang jauh dan samar, iaitu makna yang kedua. Makna yang kedua, istawa ni boleh membawa maksud menguasai. Maknanya Allah SWT ni menguasai di arasy. Ya, itu saja daripada kumpulan kami. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kesilapan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.